Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada pihak pengurusan masjid, pengurusi qaryah, ya, pengurusan masjid kampung Masjid Al-Hidayah Titi Beratap, seluruh jawatan kuasa dan kaki tangan serta semua yang terlibat dalam menjayakan program untuk kita pada malam ini. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar, satu nikmat yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita satu kesempatan untuk bertemu, untuk berjumpa dan untuk berbicara tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan, itulah berbicara tentang satu entiti lah, bahasa kita mudah, satu sesuatu yang menjadi sumber kepada keseluruhan makhluk dan sekalian alam. Satu perkara yang mesti difahami oleh setiap insan, malah setiap makhluk, iaitulah berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama indah, adalah berbicara tentang Tuhan punya nama, bukan sekadar tentang namanya, tetapi empunya nama tu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara tentang Al-Asma'ul Husna dalam menghayati keagungan empunya nama. Siapa dia empunya nama Al-Asma'ul Husna? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu nikmat, satu perkara yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ada orang lahirnya di Makkah, pertuturannya bahasa Arab, hidupnya satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dia memiliki pertalian darah dengan Nabi, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan dia untuk beriman kepada Allah. Tiba-tiba kita ni lahir jarak waktu jauh daripada Nabi, 1400 tahun. Keturunannya usahkan keturunan Quraisy, keturunan Arab pun bukan. Bahasa kita bahasa Melayu. Kalau cakap Arab, anak entah je kita faham. Lain daripada tu mungkin kita tak tahu. Tiba-tiba dalam keadaan tersebut Allah Azza wa Jalla memilih kita selaku orang yang beriman kepada Allah. Nikmat ni besar ke kecil? Nikmat yang terlalu besar. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak ada kata yang lebih layak kita sebut kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dengan nikmat iman dan Islam, melainkan kita kata alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, hidayah kepada kami dengan Islam. Dan tidaklah kami atau kita mendapat hidayah melainkan Allah yang memberikan kepada kita hidayah. Bicara kita tentang Allah adalah bicara tentang satu kuasa yang telah menciptakan sekalian alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama ni, dia merujuk kepada empunya nama. Empunya ni kalaulah kita tak sebut sebagai Allah, orang-orang yang bukan Islam pun patutnya dia faham bahawa yang disebut sebagai Allah Azza wa Jalla ini adalah pencipta, pemilik, pentadbir, pengatur semua yang ada di langit dan juga di bumi. Dan inilah sebenarnya Islam. Para salafus salih dalam kehidupan mereka ada dua perkara yang paling utama. Yang pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Yang kedua, al-amalu lillah. Pertama, al-ilmu. Ilmu bagaimana? Ilmu berkaitan dengan Allah, al-ilmu billah. Yang kedua, natijah daripada al-ilmu billah, dia pergi kepada al-amalu lillah, beramal pula kerana Allah. Selepas kita kenal Allah, kita beramal kepada Allah, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang indah yang kita sebut sebagai Al-Asma'ul Husna, bicara ini sepatutnya menatijahkan rasa keinginan kita untuk menundukkan diri dan menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini asas kehidupan kita sebagai manusia. Cerita-cerita yang lain yang bawah-bawah di hujung tu manusia boleh berbeza pendapat, tapi asas ni dia akan sama. Kita tinggalkan perbezaan yang di bawah tu, kita kembali kepada asas yang paling kemuncak dalam hidup kita, iaitulah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi kita pergi kepada perkara yang pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu billah, ilmu tentang Allah ni kita dahulukan dengan Allah memperkenalkan dirinya. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Buka Al-Quran, ayat pertama dalam Quran Allah perkenalkan dirinya. Surah Al-Fatihah mula-mula sekali Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah ni? Rabbul Alamin, pemilik sekalian alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tanya dalam dunia ni, dalam universe, alam semesta, kalau orang tanya berapa jumlah orang Islam, mungkin hari ni dia akan jawab orang Islam daripada penduduk bumi ni 5 bilion, maka orang Islam jumlah dia 1 bilion. Mungkin dia boleh jawab macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita memahami maksud kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah ni Tuhan sekalian alam, bererti yang Islam ni bukan manusia saja yang tunduk, patuh, bertasbih, memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Pertama-tama yang paling taat kepada Allah, yang paling hampir kepada Allah ialah siapa? Para malaikat Allah.
Berapa jumlah dia? Terlalu ramai. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita di saat dia diperlihatkan oleh Allah akan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa? Satu tempat ibadahnya malaikat yang berada di langit yang ketujuh, di mana datang kepada tempat Baitul Ma'mur malaikat setiap hari. 100,000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dan malaikat yang tawaf di situ pada satu hari itu akan pergi, tidak akan kembali lagi buat kali kedua, kerana yang esoknya adalah malaikat lain pula yang jumlahnya 100,000. Begitulah setiap hari malaikat tawaf di Baitul Ma'mur dan jumlah mereka 100,000 sehari. Sejak daripada dulu sampai sekarang, berapa banyak dah malaikat tawaf? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tak ada yang tahu tentang bilangannya tentera-tentera Allah melainkan Allah. Dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqatis sama", langit itu merintih, berbunyi. Kerana apa? Kerana beban yang dia pikul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak ada di langit yang luasnya seluas 4 jari, melainkan di sana adanya malaikat yang bersujud kepada Allah, rukuk atau bersujud kepada Allah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah dia? Tak tahu. Lagi yang tunduk kepada Allah sekalian makhluk, bintang-bintang, matahari, bulan, langit 7 lapis, bumi, pokok, burung-burung, semua ni makhluk ciptaan Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungnya, besarnya, hebatnya, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi orang yang faham hakikat ini, dia tidak ada pilihan melainkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat yang duduk di perkampungan Bani Ghifar, di tengah-tengah jalan antara Mekah dengan Madinah. Kabilah Bani Ghifar adalah kabilah yang mana duduk di perjalanan musafir. Kerja dia ni menghalang laluan musafir dan merampas barang-barang musafir. Termasuklah orang nak pergi haji pun dia akan rompok juga. Ni kabilah Bani Ghifar. Tiba-tiba ketua dia ni Abu Dzar Al-Ghifari. Allah ni antara, kalau kita baca sejarah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, antara benda ajaib yang Allah jadikan tentang hidayah ni, kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ni lahir dari kabilah perampok, duduk tengah jalan jauh daripada Makkah. Tapi Allah campurkan rasa keimanan dalam hati dia, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari tak pernah jumpa Nabi. 3 tahun sebelum dia Islam, dia kata, aku dah salat dah masa tu. Cuma orang tanya, macam mana mau salat? Aku salat menghadap di mana saja yang Tuhanku tunjuk kepada aku. Bagaimana salat, dia pun tak tahu masa tu. Cuma dalam hati dia, bila dia tengok langit, bila dia tengok bumi, dia boleh tengok bintang-bintang, bulan, semua yang hebat ini, dia kata mesti yang menciptakan semua ini adalah Tuhan dia. Ada Tuhan yang begitu hebat mengatur semua ni. Dan Tuhan itulah yang berkuasa, dan Tuhan itulah yang berhak untuk disembah. Lalu dia pun menyembah Tuhan langit dan bumi, Tuhan sekalian alam. Tanpa masa tu dia kenal siapa sebenarnya Tuhan. Sehinggalah lepas 3 tahun, dalam keadaan begitu,
terdengar khabar berita orang mendakwa ada agama baru di Mekah. Dia suruh adik dia ni pergi ke Mekah selidik. Adik dia balik, ringkas cerita adik dia balik, dia kata di Mekah ada seorang yang beriman sebagaimana kamu percaya, yakni dia mengajak manusia menyembah Tuhan pencipta sekalian alam. Dan dia mendakwa Tuhan itu mengutuskan dia. Abu Dzar kata menarik. Dia pun pergi ke Mekah. Hari pertama sampai di Mekah, bila dia tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dipukul. Orang pukul dia sehingga berdarah. Tiba-tiba ada orang kenal dia, jangan kamu pukul dia ni, jangan pukul dia ni, mu tahu tak siapa ni? Abu Dzar Al-Ghifari daripada Bani Ghifar. Kalau kamu pukul dia, silap-silap kamu berdagang, habis semua barang dagangan kamu, kena serang kepada kabilah dia. Mereka pun tak jadi. Abu Dzar pergi bersihkan darah dia, kemudian dia duduk di Mekah dalam keadaan dia duduk cari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Mekah dalam keadaan begitu, dia duduk dalam Masjidil Haram, tak keluar, duk tunggu bila nak jumpa dengan Nabi. Selama berapa hari? 30 hari. Tak makan apa melainkan yang dia minum ialah air Zam-Zam. Lepas 30 hari, Nabi SAW, kebetulan ringkas cerita ni, dia jumpa Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia pergi tanya Nabi SAW, dan lepas tanya, tak banyak tanya, akhirnya dia beriman kepada Nabi SAW. Dia sudah ada satu fikrah, satu pemikiran bahawa langit dan bumi ini ada Tuhan pencipta dia, dan pencipta itu adalah Tuhan yang memiliki kita semua dan layak untuk disembah. Bila dia bagi tahu kepada Nabi, dia dah 30 hari dah duduk sini tunggu Nabi. Nabi kata, makan ke apa? Aku minum air Zam-Zam je. Nabi SAW kata, innahu ta'amu tu'min, kama qala Nabi SAW. Nabi kata benar, sesungguhnya dia adalah makanan yang mengenyangkan. Makanan yang mengenyangkan itu antara fadilah air Zam-Zam lah. Jadi lepas daripada tu Abu Bakar ajak dia makan dan sebagainya. Dia makan di rumah Abu Bakar, makan zabib daripada Taif. Dia kata itulah makanan pertama aku makan selepas 30 hari itu. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari ni nak menunjukkan kepada kita sesuatu perkara apa dia? Memahami tentang Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik, penguasa, pentadbir, pengatur, yang memberikan, yang menjadikan semua yang ada di langit dan juga di bumi. Sebab itu berbicara tentang Allah Azza wa Jalla adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Dan kita hidup ni, tujuan kita yang paling utama ialah mencari dan mengenali Allah Azza wa Jalla. Saya suka bagi contoh tuan-tuan. Banyak kali saya sebut kalau dalam kuliah saya, kisah tentang hak antara ibu kandung dengan ibu angkat. Mak kandung ni andai dia beranak, lepas dia beranak merah lagi anak tu, dia serah kepada mak angkat dia. Mak angkat ni jaga daripada bayi sampai umur 20 tahun dengan pampersnya, dengan susunya, dengan ubatnya, dengan sekolahnya, dengan pakaiannya, dengan minuman, makanan, semua benda dia bagi. Lepas 20 tahun anak ni besar, dia jumpa mak kandung dia balik. Saya tanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara dua mak ni, mak kandung dengan mak angkat, mana besar hak dia? Hak ni jaga dia 20 tahun. Hak ni ngandung dia 9 bulan. Mana hak lebih besar? Jawapan dia, mak yang mengandungkan dia 9 bulan. Kalau orang tanya kenapa ustaz? Jawapan dia, hak 20 tahun ni tak akan ada 20 tahun tu kalau 9 bulan tu tak berlaku. Dia boleh jaga tak kalau mak ni tak melahirkan dia? Tak boleh. Malah dia ni tak akan wujud di dunia kalau tidak datang melalui rahim ibu ni.
Biarlah mak tu beli barang kemah, kau beli buah bagi rumah banglo kau. Kalau mak ni tak mengandungkan dia 9 bulan, dia tak akan ada di dunia ni. Betul ke tak betul? Betul dah. Tapi nak banding mak hak mengandung 9 bulan dengan Allah yang menciptakan bayi ni dalam rahim ibu tu, yang menukarkan dia dari mani jadi seketul darah, kemudian seketul daging, kemudian dibalut dengan tulang, kemudian dibentukkan pula. Bentuk tubuh dia ada kepala, ada tangan, ada kaki, kemudian dijadikan pula matanya terletak elok 2 biji, hidungnya, mulutnya terbelah, ada telinga pula. Difungsikan mata tu, difungsikan telinga tu, difungsikan lidah tu. Sehingga akhirnya selepas 9 bulan dia lahir sebagai seorang bayi yang sempurna. Ni hak siapa yang paling besar dalam hidup kita? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jangan lupa kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan dalam surah Al-Hashr ayat 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Jangan kamu jadi seperti mana orang yang melupakan Allah, lalu di hari akhirat Allah pula akan lupa kepada dia. Bila Allah lupa kepada dia, tak tahulah nak buat macam mana. Ni kalau Allah dah lupa kepada dia, tak tahulah nak buat macam mana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla jangan palingkan hati kita ni setelah daripada dia bagi hidayah kepada kita. Kita doa senantiasa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah daripada engkau bagikan hidayah kepada kami. Jangan ya Allah, biarlah kami ni, cita-cita kami ni apa? Kita semua ni cita-cita apa? Cita-cita kita untuk kembali kepada Allah, mati sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Baik. Bila kita kata Allah Azza wa Jalla sebagai entiti, bahasa kita mudah, dia ni Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah yang mentadbir, dialah yang memfungsikan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang sekalian makhluk ni ada dengan sebab dia. Dan semua yang saling berkaitan ini menunjukkan bahawa dia tu satu-satunya, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tuhan yang cipta kita adalah Tuhan yang sama cipta langit dan bumi. Tuhan yang cipta langit dan bumi, Tuhan yang sama cipta pokok-pokok dan gunung ganang, sungai. Sebab apa? Sebab semua ni saling berkaitan. Semua ni saling berkaitan. Macam mana contoh? Kita ngaji dulu ilmu alam. Kita ada rantaian ekosistem dunia. Rantaian makanan haiwan-haiwan, rantaian hujan nak turun, rantaian sungai nak mengalir. Okey, daripada hujan turun ke gunung, bukit turun ke sungai, sungai masuk tasik, tasik bagi kepada sungai bawa ke laut. Kemudian matahari pula panaskan air, naik uap pula pergi ke awan, awan pula bergerak pergi ke mana tempat dia nak turun hujan, turun pula hujan. Ekosistem tu ada. Ini semua menunjukkan bukti bahawa pencipta semua ni adalah Tuhan yang satu.
Kita Allah bagi mata. Mata kita ni nak tengok mesti ada cahaya. Allah letak cahaya pada matahari tu, yang mana jumlah cahaya tu ngam-ngam, bahasa mudah kita lah ni, sedang elok. Untuk kadar cahaya tu mata ni boleh tengok dengan baik. Kalau cahaya matahari tu terlebih terang, rosak mata kita. Kalau terlebih kurang cahayanya, malap kita tak nampak juga. Jadi kedudukan matahari tu yang beribu kilometer daripada kita tu menunjukkan bahawa Allah letak dia pada kedudukan yang sempurna untuk manusia. Allah letak matahari kedudukan sempurna untuk tumbuh-tumbuhan. Kita rasa panas pada hari musim dia panas. Tapi kalau matahari tu berganjak lebih sedikit daripada tempat dia, hangus terbakar semua yang ada. Jadi pencipta langit, pencipta matahari, dia tahu apa kehendak manusia. Pencipta manusia ni juga Allah Azza wa Jalla, dia tahu kita ni kena ada air, kena ada udara, nak kena paru-paru kita ni oksigen nak kena ada cukup. Lalu Allah jadikan yang mengeluarkan oksigen tu pokok-pokok keliling kita. Kalau dia tu sedut oksigen, keluar karbon dioksida macam kita. Habis kita berubuk dengan pokok nak hirup udara. Tapi Allah jadikan kita sedut oksigen, keluarkan karbon dioksida. Pokok ambil karbon dioksida tu, proses balik jadi oksigen. Jadi adanya kesinambungan daripada sudut makhluk nak hidup. Kerana apa? Kerana Tuhan yang menciptakan kita sama dengan Tuhan yang menciptakan pokok-pokok. Sebuah satu kekuasaan entiti yang telah mencipta dengan sebegini hebat, maka dialah yang paling berhak ketundukan dan ketaatan kita semua. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ajak kita sekalian manusia, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan yang mencipta manusia sebelum kamu agar kamu bertakwa atau kamu ni selamat daripada azab api neraka. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah alladzi ja'ala lakumul arda firashan, yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Was samaa'a bina'an, langit-langit ini dibina kukuh. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dia turunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minats thamarat, lalu dengan air tersebut tumbuhlah pokok-pokok yang mengeluarkan buah-buahan. Rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kamu. Fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kamu selepas itu kamu jadikan bagi Allah sekutu, sedang yang cipta semua tu adalah dia yang satu. Jangan. Wa antum ta'lamun, sedang kamu tahu dia yang buat semua tu. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, empunya al-asmaul husna yang kita nak berbicara pada hari ini. Mengenali Tuhan empunya nama lebih utama daripada nama-nama dia. Dan nama-nama ni adalah untuk Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, Allah kemudian mengajarkan, memperkenalkan dirinya kepada makhluk dia. Bererti kaedah pertama kita dalam al-asmaul husna ialah kita yakin dan percaya dan kita beriktikad bahawa pertama yang memperkenalkan nama-nama Allah kepada kita ni ialah Allah sendiri. Seorang manusia hari ini
Dia tak boleh nak letak nama untuk Allah sebagaimana kita letak nama ke anak kita, ke cucu kita, letak nama ke masjid kita, kita letak nama kepada sekolah kita. Kita fikir nama dia apa kita letak. Allah Azza wa Jalla ni, nama-nama Allah bukan diletakkan oleh manusia. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duk fikir Allah ni nama dia sekian, bukan. Nama Allah ni kaedah pertama ialah diberikan atau diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla sendiri. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Dalam satu doa Nabi doa. Nabi bertawassul dengan nama-nama dia. Kata Nabi dalam hadis panjang, doa tu doa panjang. Doa dia panggil doa penghapus kesedihan. Kalau orang sedih, ada gelisah, gundah gulana, pergi carilah doa ni. Doa tu panjang tapi carilah. Tuan-tuan balik rekod balik suara ni dengar, nak cari mana. Dia mulakan doa dia, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Nabi kata tak ada orang berdoa gitu kalau dia ada kesedihan melainkan Allah hilangkan daripadanya rasa gundah gulana tersebut. Hafallah doa ni. Siapa pernah baca doa ni? Kalau nak suruh ikut takut tak ingat. Tapi doa ni cari. Doa ni dalam hadis Nabi. Doa yang sahih. Makna doa ni saya terjemahkan pada tuan-tuan. Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ni hamba-Mu. Aku ni, kita kata kepada Allah, kita doa kita, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Ibnu abdika, hamba atau anak kepada hamba lelaki-Mu. Ibnu amatika, anak kepada hamba perempuan-Mu. Kita ngaku depan Allah, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Ayah aku hamba-Mu. Mak aku hamba-Mu. Aku ni hamba, anak kepada hamba dari ibu seorang hamba. Kita tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah di tangan-Mu, dalam kekuasaan-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan-Mu. Madin fiyya hukmuk, berlaku ke atasku hukum-Mu. Adlun fiyya qada'uk, keadilan padaku adalah ketentuan-Mu, kita kata kepada Allah. Lalu dalam doa tu hak Nabi ajar, as'aluka Allahumma, ya Allah, aku mohon kepadamu, bikulli ismin huwalak, dengan semua nama-nama yang menjadi milik-Mu. Doa tu, dalam doa tu, doa yang Nabi ajar, Nabi sebut, Nabi ajar kepada kita. Dalam tu Nabi doa, ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan bertawassul kepada nama-nama-Mu, semua nama-nama-Mu. Kemudian Nabi sebut, alladzi sammaita bihi nafsak, yang kamu sendiri namakan dirimu. Kamu sendiri namakan dirimu. Maknanya kalau kita kata antara nama Allah yang kita kenal mula-mula sekali selepas daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, antara nama Allah yang paling utama yang kita nak kenal apa dia? Dalam Fatihah tu,
Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu antara sifat yang paling agung yang Allah sandarkan, nama yang paling agung yang Allah sandarkan pada dirinya. Jadi Allah ni ada banyak nama-nama. Semua nama-nama dia tu kalau ada Ar-Rahman, maknanya Allah namakan dengan Ar-Rahman. Kalau ada Ar-Rahim, makna Allah yang namakan dengan Ar-Rahim. Kalau ada As-Sami', Allah namakan dengan As-Sami'. Kalau Al-Alim, Allah namakan dengan Al-Alim. Tak ada orang yang boleh bagi nama untuk Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Boleh faham? Jadi hari ni hak kita tahu masyhur dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua ialah tentang bilangan. Bilangan nama-nama Allah ni sebenarnya bilangan dia kita tak tahu jumlah dia berapa. Cuma ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Allah ni ada 99 nama. Siapa yang hafal doa nama-nama ni dia masuk syurga. Man ahsaha dakhalal jannah. Kalau gitu kenapa ustaz kata tadi kita tak tahu jumlah dia, tiba-tiba hadis mari 99 lagi? Sebab dalam doa yang sama saya baca tadi, dalam doa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tu, aku mohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang indah yang engkau sendiri namakan dirimu, yang engkau sebut dalam kitabmu Al-Quran, yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu yakni Nabi, dan yang engkau sembunyikan di alam ghaib di sisimu. Ada lagi nama-nama Allah yang Allah tak sebut lagi kepada kita. Ada lagi. Bila ni yang Allah sembunyikan untuk manusia, yang Allah akan dipuji dengannya di hari akhirat. Allah akan dipuji dengannya di hari akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang cerita di padang mahsyar. Cerita di padang mahsyar, setelah kita semua ni berada di padang mahsyar selama puluhan ribu tahun. Ada sebahagian ulama kata 50,000 tahun. Berpandukan surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari yang kadarnya 50,000 tahun. Lama tak? Oi lama. Lama tuan-tuan. Hari itulah yang dipanggil sebagai hari mahsyar, hari mauqif perhimpunan. Hari di mana manusia huru-hara, kawan tak kenal kawan, suami tak kenal isteri, adik-beradik tak kenal adik-beradik, ibu bapa lari daripada anak-anak. Semua orang tak kenal. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka di saat itu orang minta tolong dengan para nabi. Minta tolong dengan para nabi. Isyak kita azan dulu. Berita azan lah. Azanlah kita ambil sunat azan. Tak berhenti. Ada muazzin. Ada. Azan dulu dah. Kita ambil sunat dapat jawab azan tu pahala besar. Lepas azan kita selawat, kemudian doa selepas azan. Baik. Lalu kita kembali kepada cerita di hari akhirat. Cerita kita di hari akhirat di mana
Waktu berada di padang mahsyar, semua orang pakat bagi datang cari siapa? Cari orang yang boleh bagi syafaat kepada dia. Pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata tak boleh. Akulah dulu, sebab akulah akan keluar daripada syurga. Pergi cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Nuh, cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa, semuanya tak boleh tolong. Sehingga akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata analah, aku yang boleh minta, yakni syafaat. Kemudian dalam hadis yang sama, Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itu Nabi puji Allah. Allah ilhamkan kepada Nabi dengan puji-pujian yang tidak pernah Allah dipuji dengan pujian seumpama dengannya. Jadi ada banyak lagi nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Tapi dalam hadis Nabi kata Allah ada 90 nama ni untuk kita. Lala ni jaga nama hak ni, insya-Allah boleh masuk syurga. Jaga dari sudut memahami dan juga mengamalkannya. Jadi bab yang kedua kita kata nombor satu, nama-nama Allah ni Allah sahaja yang bagi. Yang kedua, nama-nama bilangannya fadilat sebut 99 nama. Tapi hakikat sebenar ada lagi rahsia yang Allah tak bagi tahu, yang tu kita kata wallahu taala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Hak Allah tak bagi tahu, kita tak usah cari. Kita tak boleh, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, memang kita tak boleh nak tahu. Pasal dia tu bukan boleh diletak oleh manusia, tidak. Baik, kaedah yang ketiga dalam Asma'ul Husna ialah setiap nama-nama Allah mempunyai maksud yang mengandungi sifat Allah, yang menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat tersebut. Atau kita boleh sebut sebagai kata Allah, nama-nama Allah ni kena dengan ciri sebenar yang ada pada Allah. Contoh, bila Allah menamakan dirinya Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yakni benar Allah bersifat dengan sifat yang Maha Pemurah. Allah ni Maha Penyayang, makna Allah memang menyayangi hamba-hambanya. Allah Al-Ghafur, Allah ni Al-Ghafur yang Maha Pengampun, makna Allah mengampuni hamba-hambanya. Selain daripada Al-Ghafur, ada Al-Ghafir yang pengampun. Memang tak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Kalau Allah namakan dia Al-Ghaffar yang Maha senantiasa mengampun. Dalam Quran ada sebut Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Ghafir ni Maha Pengampun. Ghafur yang mengampunkan, luas keampunannya. Al-Ghaffar ni sifat senantiasa mengampun. Kenapa tiga ni sifatnya, sebutannya berbeza? Sebab tiga-tiga tu maknanya berbeza. Kalau ghafirudz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ghafiridz dzamb. Allah ni dia yang Maha mengampunkan dosa. Maknanya memang dia, tak ada orang lain yang boleh mengampunkan dosa. Itu sifat pertama. Sifat yang kedua Allah Taala sebut nama Al-Ghafur wa huwal Ghafurur Rahim. Allah ni Maha Pengampun, yakni luas keampunannya. Memang begitu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis qudsi, Allah Taala kata, ya ibadi, wahai hambaku, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai hambaku, kalau dosamu melangit tinggi, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku ampunkan dosamu. Aku tak kisah, kata Allah. Dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala kata, ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kamu datang kembali kepadaku
bawa seisi bumi daripada dosa. Thumma la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu datang dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu. La ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan bawa jumpa kamu seisi bumi juga keampunan. Sebab apa? Sebab Allah ni Al-Ghafur, yang maha luas keampunannya. Mana bukti? Kisah nyata banyak luas keampunan Allah. Pernah baca cerita orang bunuh 100 orang. Apa jadi kepada dia? Mati di tengah jalan. Allah ampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab Allah maha luas keampunannya. Pernah baca seorang penzina yang mana berzina tapi akhirnya diampunkan dosa hanya disebabkan bagi anjing minum daripada air di kasut dia. Kenapa Allah bagi itu? Sebab Al-Ghafurnya Allah. Allah maha luas keampunannya. Sebab itu Allah menawarkan keampunan, sebab dia bersifat dengan Al-Ghafur. Habis itu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ni makna dia senantiasa. Fa'al dalam wazan bahasa Arab makna yang sering, senantiasa, buang ulang sokmo-sokmo. Makna Allah ni senantiasa mengampun. Hari ni buat salah, mau istighfar, Allah ampunkan. Esok buat pula, ampun pula. Istighfar pula, ampun pula. Lusa buat pula, istighfar pula, ampun pula. Bila? Sampai bila-bila. Kalau kita buat salah lagu tu 3 kali mau buat bola taubat. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak. Sebab dia menamakan dirinya Al-Ghaffar, yang senantiasa mengampunkan. Jadi pada nama-nama Allah ni ada makna yang mengandungi sifat. Sebab itu kita sebagai hamba Allah, bila kenal Allah dengan nama-nama dia, kenali makna sifat atau yang makna nama dia dan yang terkandung di dalam nama tersebut. Allah ni dia bila menamakan dirinya ada makna, dan makna tu benar dengan empunya nama. Kalau kita nama Karim, minta maaf tak ada, kalau ada nama Karim sini ada nama, minta kalau ada kita cari nama lain. Karim ni makna apa? Karim ni mulia. Tapi ada orang manusia bila letak nama Karim, sifat dia tak mulia. Boleh jadi. Tapi Allah tidak. Bila Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut, yakni sifat itu ada pada Allah. Itu kaedah kita yang ketiga. Sebab itu bila kita dengar nama-nama Allah ni, kita baca makna-makna dia dan fahami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup 3 kaedah itu untuk kita bawa pada pengenalan. Bagaimana mengenali Allah? Sebab kita ada lagi satu, yang kedua tadi kita sebut 2 asas kan. Asas pertama al-ilmu billah, mengenali Allah. Asas yang kedua daripada ulama salaf, selepas daripada kita mengenali Allah ni, dia akan membawa kita kepada al-amalu lillah, beramal kepada Allah. Macam mana hubung kait kenal Allah dengan beramal dengan nama Allah? Yang mana Nabi SAW sebut, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah ni ada 99 nama, 100 tak cukup satu, 100 kecuali satu. Siapa yang menghafalnya atau menjaganya, menghitungnya, maka dia masuk syurga. Macam mana memahami maksud hadis itu pula? Kita kembali kepada bagaimana interaksi kita dengan nama-nama Allah ni pula. Apakah nama-nama Allah tu sekadar kita kumpulkan dia, lepas tu kita letak dalam frame, kita letak di dinding rumah kita, inilah 99 nama Allah, okey dah. Ataupun kita cari orang gantung khot kat masjid kita ni, tak ada lagi nama-nama Allah, kita kata okey, hari ni ustaz ngajar fiqh al-asmaul husna, kita nak setiap nama Allah ada di dinding-dinding. Contoh, banyak kan masjid buat gitu. Apakah sekadar itu interaksi kita
sebagai hamba kepada empunya nama yang begitu agung ini? Atau bagaimana yang Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Al-Quran? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada 3 tempat dalam Al-Quran yang Allah secara nyata sebut kalimah Al-Asma Al-Husna. Pertama, dalam surah Al-A'raf ayat 180. Surah Al-A'raf ayat 180. Kalau tuan-tuan ada Quran, buka. Kata Allah Azza wa Jalla, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala kata, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah ni ada nama-nama dia yang indah. Kemudian kata Allah apa? فَادْعُوهُ بِهَا. Berdoalah, serulah dengan nama-namanya. Dan tinggalkan mereka yang yulhiduna fi asma'i, yang tidak beriman kepada Allah, yang mengingkari nama-namanya ini, yang tidak beriman kepada Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka ini akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Tempat yang kedua dalam Quran, surah Al-Isra ayat 110. Ayat 110. Surah apa? Al-Isra. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul id'u Allah aw id'u Ar-Rahman أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Allah Ta'ala kata, serulah nama Allah. Qul id'u Allah. Serulah Allah, panggil dia. Ya Allah, ya Allah, panggil dia. Serulah nama Allah. Awid'ur Rahman, atau serulah nama Ar-Rahman. Boleh jadi kita ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ayyamma tad'u, mana saja yang kamu seru, bagi Allah nama-nama yang indah. Mana nama ni kita kena panggil Allah dengan. Boleh kita doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Tapi Allah kata Allah ada nama, panggillah Allah dengan nama-nama dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Razzaq. Panggillah nama-nama Allah. Bila lagi kita nak panggil nama-nama Allah dengan sebutan-sebutan yang indah dia? Boleh jadi kita kenal ya Allah, sebut ya Allah. Kita tak kenal, tak pernah panggil ya Rahman, Allah ya Razzaq, Allah ya Rahim, Allah ya Quddus, Allah ya Salam. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kamu sebut Allah, kamu sebut Ar-Rahman, Allah ni ada banyak nama-nama yang indah. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Cuma Allah Ta'ala kata apa dalam hadis, dalam ayat Quran ni, jangan kamu keraskan doamu. Jangan pula terlalu perlahan sampai tak dengar. Kemudian pilihlah wabtaghi baina dzalika sabila. Serulah nama-nama Allah dalam doamu dengan suara yang sederhana, pertengahan. Betul orang berdoa ni bila sebut dalam nama Allah, dia panggil Allah dengan sifat merendah diri. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Ghaffar. Pertengahan, sederhana doanya. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, ada 4 tempat kita katakan ni. Tempat yang ketiga surah Taha ayat nombor 8. Surah Taha ayat nombor 8. Kata Allah Azza wa Jalla,
Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah ni tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia saja satu-satunya. Yang cipta langit dan bumi Dia saja. Wahdahu la syarikalah. Yang menciptakan langit Dia satu-satunya, tak ada sekutu baginya. Yang cipta malaikat Dia satu-satunya, tak ada sekutu baginya. Yang cipta kita Dia satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dia satu, tapi baginya nama-nama yang banyak. Beza orang Kristian, dia kata Tuhan tu 3 dalam 1. Ada Godfather, ada Jesus Christ, adanya Holy Spirit, Ruhul Kudus. 3 tu entiti berbeza, tapi sebenarnya dia kata satu. Kita pun pening, orang tu pening nak jawab tak boleh, pasal dia asasnya adalah ketakasuban kepada Nabi Isa yang diangkat jadi Tuhan, yang sebenarnya Allah tu hanya satu. Oleh kerana dia nak masukkan Nabi Isa dalam entiti yang satu, dia jadi masalah. Tapi Islam jelas, Allah ni satu, yang banyak adalah nama-namanya. Ar-Rahman Allah juga, Ar-Rahim Allah juga, Al-Qudus Allah juga, As-Salam Allah juga, Ar-Razaq Allah juga, As-Sami' Allah juga, Al-Alim Allah juga. Semua nama-nama ni akan kembali kepada empunya yang satu. Itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita kan bila kita kenal nama ni dan kita tahu empunya nama, kita akan sebut dengan kenikmatan, sebab kita kenal Allah dengan nama-nama yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hashr ayat 24. Surah Al-Hashr ayat 24. Kata Allah Azza wa Jalla, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dialah Allah Al-Khaliq, pencipta, Al-Bari, yang memulakan, Al-Musawwir, yang menggambarkan, membentukkan. Lahul asmaul husna, baginya nama-nama al-husna yang banyak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih, memujinya. Yang empunya nama ni bertasbih, memujinya. Apa yang di langit dan apa yang di bumi, semua di langit puji Allah, semua yang di bumi puji Allah. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 4 ayat ni secara jelas Allah Ta'ala sebut al-asma'ul husna dalam tu. Baik, kita kembali kepada al-amal lillah, beramal kepada Allah dengan nama-nama Allah. Interaksi kita dengan nama-nama Allah ni macam mana? Pertama tadi dengan seruan kita. Kita bila nak doa kepada Allah, kita nak panggil Allah, panggillah dengan nama-nama Dia. Satu. Yang kedua, kita panggil ni juga ialah bila kita berdoa. Doa kepada Allah. Doa kepada Allah inilah waktunya kita berbicara. Ada waktu nama-nama yang memang kita tak boleh nak tukar. Seperti dalam salat, kalau Allahu Akbar, tak boleh nak tukar. Allahu A'zam, Allahu Akram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam salat juga Allah Ta'ala sebut supaya kita puji dengan banyak dah sebenarnya kita puji selain daripada Allah. Subhana Rabbiyal Azim, kita puji Allah dengan namanya Al-Azim. Waktu kita sujud, kita puji Allah dengan Subhana Rabbiyal A'la. Sebab tu bila Allah Ta'ala kata semua yang di langit dan di bumi bertasbih memuji Allah,
sebenarnya kita manusia yang tunduk sujud kepada Allah ni, waktu kita salat, kita masukkan diri kita dalam kumpulan yang besar itu, kumpulan mereka yang memuji Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita puji Allah? Dengan nama-nama Allah. Allahu Akbar. Bila kita sebut salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Luar nama-nama Allah. Sami'allahu liman hamidah. Kita kata Allah Maha mendengar apa yang orang puji dia. Kita sujud rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Kita rukuk, kita kata Subhana Rabbiyal Azim. Kita sujud, kita kata Subhana Rabbiyal A'la. Al-Azim yang maha besar, Al-A'la yang maha tinggi. Banyak dah kita puji nama-nama Allah. Cuma kadang-kadang kita je tak tahu makna yang kita sebut. Kenapa kita sebut Subhana Rabbiyal A'la? Sebab nama Allah di situ sifat Al-A'la, maha tinggi Allah. Sebab kita sedang berada dalam keadaan paling rendah, kita puji dia yang paling tinggi. Bila kita faham makna-makna ni, kita berinteraksi dengan rasa nikmat. Kita kenal dia. Sebab tu bila kita nak berinteraksi dengan benar, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita sebutlah dengan nama yang layak baginya sesuai dengan permohonan kita. Bagi contoh, kita nak minta ampun, kita guna nama dia yang mana? Yang Maha Pengampun. Kalau kita nak minta rezeki, kita minta dengan nama yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pemurah. Kalau kita minta istikharah, kita minta dengan nama Allah yang Maha Mengetahui. Macam-macam yang kita minta. Keselamatan anak-anak kita, kita minta dengan yang Maha Penjaga. Kesembuhan untuk kita, kita minta dengan yang Maha Penyembuh. Allahumma antas syafi, ya Allah engkaulah Maha Penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan dari engkau. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Allah Azza wa Jalla, nama-nama dia banyak. Interaksi kita dengan nama-nama tu ialah kita sebut nama dia bila kita berdoa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk permulaan mungkin kita 99 kita tak ingat belaka. Tapi yang jelas, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyembuh. Hak ni hak memang kita tahu confirm dah. Maka kita tadah tangan doa kepada Allah bangun tengah malam, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Bijaksana. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Luaskanlah rezeki-rezeki kami. Jagalah zuriat keturunan kami. Engkaulah ya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disujud. Engkaulah yang benar, selainmu adalah batil. Kita kalau kita kenal nama-nama Allah, begitu sifatnya kita berdoa kepada Allah. Jadi kita berinteraksi dengan nama-nama Allah dengan kefahaman yang sebenar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, waktu satu kuliah untuk bicara nak habis semua nama-nama Allah banyak. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan kaedah-kaedah tersebut. Gunalah nama-nama Allah ini. Jangan dia sekadar berada di dinding-dinding, dalam lembaran-lembaran kitab yang kita tak tahu cara nak guna. Sedang Allah dalam Quran secara nyata jelas kata, berdoalah dengannya. Sebab itu Allah juga bila sebut nama-nama dia ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita kenal nama Allah ni, kita akan sampai ke satu perkara yang mana disebut juga dalam hadis Nabi, doa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Pasal apa cukup Allah bagiku? Tuan-tuan nak sifat apa? Nak minta tolong dengan orang ni? Siapa yang kita nak minta tolong? Dia yang maha hidup, Allah, yang tak akan mati.
Yang maha perkasa dia, yang maha agung dia, yang maha mulia dia, yang maha pengampun dia, yang maha mana. Carilah mana-mana keperluan bagi manusia. Bila banding dengan nama-nama Allah, tuan-tuan akan dapati semua nama-nama Allah ada untuk memenuhi kehendak dan keperluan kita sebagai makhluk. Bila kita faham semua, kita akan kata, cukuplah Allah bagiku, kerana nama-nama Allah sudah menunjukkan bahawa semua hajat kita dapat dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kira minta dengan yang lain, sebab nama-nama Allah itu cukup bagi kita. Inilah nikmat bila kita memahami agama, syariat, kembali kepada maksud yang sebenar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman dalam agama ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengenalkan kita kepadanya dengan lebih dekat lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara mereka yang mana Allah sebut, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut tentang Allah, bergetar hatinya. Macam mana nak bergetar? Bila dia kenal nama-nama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita, menjaga hidayah ini sampai akhir hayat kita, mematikan kita di atas kalimah la ilaha illallah, menjaga iman kita, mematikan kita di atasnya, dan membangkitkan kita di hari akhirat, yang mana di tempat sanalah hari ini kita berbicara dengan penuh kerinduan. Di sanalah nanti di hari akhirat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan hamba-hamba yang kenal dia di atas dunia, yang menyembahnya, yang tunduk kepadanya, yang sering berseru, berdoa, bermohon kepadanya. Di saat itulah, di hari akhirat sana, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukan kita dengan dia, dan di dalam syurgalah nanti nikmat yang paling besar yang mengubat kerinduan hati dan dalam hati setiap mukmin. Itulah satu peluang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin di dalam syurga Allah yang kekal abadi buat selama-lamanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Itu pun agak lebih masa dah, tapi moga mari jarang-jarang ni. Minta maaf dah terlebih masa tu, tapi rasa tak puas bila kita berbicara tentang Allah, sebab di situlah kemuncak kenikmatan. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik, yang tak baik, yang salah, yang lemah, itu dari kekurangan saya sebagai manusia yang memang lemah pun. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.